Okey. Okey, boleh? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. طيب، لا إله إلا الله. Baik, kita sambung Kita sambung muzakarah kita pada kitab Zubat li Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala, bait yang ke-111, wa yustahabbu al-iktihalu witran wa ghibba wa ghibbanid dahin wa qallim dhufra wa antifli ibtin wa yuqassu syaribu wal 'ana tahliq wal khitan wajibu libalighin satira kamratin qata' wal isma min untha wa yukrahu al ghaza' tanazzuhan wal akhdhu min jawanibi an faqatin wa lihyatin wa hajibi wa halqu sya'ri imra'atin karaddi tibin wa rayhanin ala man yuhdi wa harramu khidab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Naam. Baik. Setelah sahibul kitab Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia membahaskan tentang as-siwak, maka dia mula masuk kepada khisalul fatrah. Konsep ni, metod lepas siwak, cerita khisalul fatrah sebenarnya bukan dalam semua kitab. Kalau kita tengok konsep Imam Nawawi, dia tak masuk. Habis siwak, dia akan masuk dalam bab sunanul wudu. Lepas tu habis, mana ada cerita pasal khisalul fatrah. Maknanya lepas habis siwak, dia akan menceritakan siwak itu bukan dalam khisalul fatrah. Kebanyakan dalam kitab-kitab lain, Minhajul Talibin ke, dia hanya cerita siwak tu terkandung di dalam bab sunanul wudu. Jadi alang-alang cerita bab wudu, sunanul wudu, dia akan cerita siwak, sebab siwak memang min sunanil wudu. Siwak memang daripada sebahagian daripada sunnah-sunnah wudu. Jadi metod datangkan khisalul fatrah selepas bab siwak ni sebenarnya tak diikuti oleh banyak pengarang. Banyak pengarang-pengarang kita tak ikut konsep tu, sebab soalan khisalul fatrah tu mughayarah lah, lain lah. Hanya diceritakan dalam bab-bab yang terpencil, bukan dijadikan bab yang khusus. Tapi dikatakan musannif ni, nazim ni, dia mengikut kepada corak susunan kitab fiqh yang yang biasa diolah oleh Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam Muhazzab, yang mula bawa bila cerita siwak, tarik sekali benda apa yang berkait dengan siwak, sebab siwak tu bahagian dalam masa dia itu adalah min sunanil wudu, daripada sunat-sunat wudu. Siwak itu juga adalah min khisalul fatrah, dia adalah daripada bahagian-bahagian fitrah kemanusiaan, fitrah al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi dia dipanggil istarad, maknanya ditarik sekali. Kalau nak bincang bab siwak, maka bincanglah sekali bab khisalul fatrah yang lain. Potong kuku, cabut bulu tiak, cukur bulu ari-ari. Kalau dalam
apa muqaddimah al-Hadramiyah, khidab, bab mewarnakan rambut, bab mewarnakan janggut, dia bahaskan lagi, ditambah lagi kalau dalam muqaddimah al-Hadramiyah ni intial, benda-benda yang makruh, memakai selipar sendiri, memakai selipar sebelah kaki. Jadi ni konsep taba'an nazimu. An-nazim ni dia mengikut kepada corak metod susunan kitab yang popularnya adalah oleh Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Dia yang mula buat mari bila bincang bab siwak, bincang selalu bab khisal fatrah. Sebab tu kalau kita nak rujuk dalam minhaj, cerita bab yaddahina ghibban, meminyakkan rambut ni ghibban, berkala atau sekerat yang mungkin, itu tak dibahas dalam minhaj secara khusus selepas siwak. Lepas cerita siwak habis, lepas cerita siwak bab sunanul wuduk habis. Tapi kalau kita tengok dalam muqaddimah al-Hadramiyah, kalau dalam fihris dia seolah-olah dijadikan satu bab khusus, bab khisal fatrah, bahas bab tu je, bincang bab tu. Jadi maksudnya ini salah satu susunan yang berbeza mengikut masyrab beberapa buah kitab yang berlainan. Kaidah tak bincang. Maknanya Syekh Ibn Ruslan dalam Zubat tiru cara membahaskan tentang khisalul fatrah yang lain, khisalul fatrah al-baqiyah, dibincangkan sekali. Bila cerita bab siwak, bincang sekali. Ini dalam Zubat li Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi bila dia cerita bab siwak, dia masuk wa yustahabbul iktihal. Nampak? Khisalul fatrah lah. Cerita bab siwak, dia cerita bab iktihal, bab celak. Wa yustahabbu al-iktihal witran. Disunatkan untuk al-iktihal, iktihal dengan makna bercelak, witran, hal keadaan ganjil. Sunat bercelak itu dengan apa keadaan sekalipun, dengan apa bilangan sekalipun, yahsulu aslu sunnah, maka terhasillah oleh asal daripada sunnah Nabi SAW yang dia bercelak. Tetapi yang sunat dalam perkara sunat tu pula mestilah witran, dalam keadaan ganjil. Dan dia kata seperti yang disebut dalam kitab-kitab Bushral Karim, Manhajul Qawim, afdal bercelak ni adalah bil ithmit. Yang jenis celak bil ithmit, celak yang ada sikit merah, dia tak hitam terus, dia ada sikit merah, dan dia masya-Allah mujarab lah, anfa' lah, sangat bermanfaat kepada kesihatan mata kita. Jadi sunat itu di 3 kali di belah kanan, 3 kali juga di mata kiri. Ghibban, witran, kemudian wa ghibbanih dahin, kemudian iddahin ghibban. Maksudnya hendaklah kita ni sunat juga antara khisal fatrah, di samping kita bercelak, sunat kita sama meminyakkan janggut kita, kita meminyakkan kepala kita, sunat pakai minyak. Minyak ni, minyak mesti ada minyak zaitun. Pastikan rambut kita ni tak kering. Sunat maknanya kita tak membiarkan rambut kita itu kering. Tetapi secara ghibban. Ghibban ni, apa makna ghibban? Ghibban ni kalau kata siapa dia, Al-Allamah Al-Jahizi, Hasyiah ala Minhajul Qawim tu, ghibban dikata, berkata pengarang dalam kitab Al-Ibad, jadi ghibban ba'da jafafil awal, tu makna ghibban. Maksudnya ghibban ni kita meminyakkan ni bila berkala tu, ba'da jafafil awal, selepas kering yang minyak yang pertama. Maknanya bukan kata esok. Tengoklah standard kalau orang minyak ni bila betul-betul jadi kering pula. Dia tak berkait dengan mandi sebenarnya. Kalau orang tu dia minyak lah, rambut dia minyak, rambut dia sentiasa lembap. Jadi bila dah sampai rambut tu kering, maka sunat diminyakkan lagi. Itu maknanya ghibban. Nak terjemah, kita nak terjemah pun kita dah berkala ke, gitulah berkala. Tak adaklah setiap pagi minyak petang minyak.
Pagi pakai minyak rambut, petang minyak rambut, malam minyak rambut. Dia sehingga riban tu ba'da jafafil awal, tu makna riban selepas keringnya yang pertama. Dan asal kata ini Ibnu Hajar sebut, dia kata dia tengok dalam kitab, salah satu daripada kitab Syarah Zubat di Syekh Husin Ibnu Ruslan, yang apa yang dinaskan, dia kata wal ghib. Apa ni ghib? Ghib tu antaridal ibil. Ghib tu ibil, unta ni datang ke tempat air satu hari, kemudian esok wada'uhu yauman, dia datang sehari, esok tak datang pula, esok datang. Maknanya atas pandangan ni riban tu ada tempo dia, selang sehari. Riban ni pandangan pertama tadi ba'da jafafil awal, selepas kering pertama, tak semestinya sehari. Mungkin dapat 2 hari dia nak lembab je rambut dia, tak soal lagi minyak sehingga kering yang pertama. Pada pandangan kedua, ambil asal kalimah ghib ni antaridal iblu ma yauman wada'uhu yauman, ibil datang pergi minum air sehari, lepas tu tinggal sehari. Jadi minyak ni selang sehari, hari ni minyak, esok tak usah minyak, lepas tu minyak pula, gitu. Dan itulah yang dipegang, ditarjihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia pegang kepada makna asal ghib. Al-ghibbu antaridal ibilu ma'an wada'uhu yauman. Datang sehari, tinggal sehari. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata itulah ghib. Ghib ni minyak rambut, minyak janggut, biar selang sehari. Tetapi pandangan yang pertama asybah. Pandangan pertama lah yang lebih munasib dengan apa yang selalu dimuqarrarkan dalam kitab-kitab fiqh, iaitu dalam kitab-kitab fiqh ni selalu sebut waqtan ba'da waqt. Jadi waqtan ba'da waqt bukan selang sehari dah. Waqtan mana satu waktu kepada satu waktu. Yang tu seolah-olah lebih munasib, lebih sesuai dengan makna yang pertama ba'da jafafil awal, selepas kering ni yang pertama. Wa huwal ashbah, maknanya yang lebih dekat, pandangan yang lebih dekat. La ilaha illallah. Okey. Ya, hadis itu tak maksudnya naha Rasulullah SAW ani ijtihad illa wibdan. Hadis apa dia kata? Naha Rasulullah SAW ani ijtihad illa wibdan. Betul. Nabi SAW melarang daripada meminyakkan melainkan riban. Riban maksudnya tadi waqtan ba'da waqt. Maknanya kalau tak riban ni larangan. Ada nas lah, ada larangan. Sebab tu dia suruh riban. Maknanya taklah minyak ni setiap masa. Tak. Nabi SAW melarang daripada minyak melainkan riban. Maksud di situ nak suruh, ada arahan di situ supaya meminyakkan rambut ni riban. Tak? Dia punya mafhum dia tu, maksudnya sunat tidak sunat. Mafhum daripada larangan tersebut, maksudnya nak suruh, ada perintah. Nahyu an syai' dalun ala amri bi syai', menghalang daripada sesuatu itu menunjukkan adanya perintah untuk nak buat lawan dia. Okey. Kemudian sebab tu dalam kitab-kitab fiqh banyak pegang waqtan ba'da waqt, satu waktu kepada satu waktu yang berikutnya. Kalau kita nak minyak ni, sunat kita minyak. Okey. La ilaha illallah. Wa qallim zufra. Dan antara khisalul fatrah lagi qallim zufra, iaitu kita kerak kuku kita. Qallim ni potong kuku, kerak kuku kita. Nampak? Kerak kuku kita. Jadi itu sunnah. Ada 3 tariqah yang masyhur, 3 cara kaifiat yang masyhur. Yang pertama, apa yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu mulakan daripada as-sababah. As-sababah maknanya mula daripada jari telunjuk tangan kanan, kemudian al-wusta, kemudian al-binsar, kemudian al-khinsar. Habis sini kata Imam Nawawi baru pergi pada ibham al-yamin, pada ibu jari tangan kanan, kemudian pergi daripada
tangan kiri pula ambil daripada apa, khinsar, binsar, wusta, sababah, dan berakhir di ibham al-yusra, berakhir dengan ibham tangan kiri. Itu yang disebut dalam syarah. Maknanya kalau dalam syarah tariqah Imam An-Nawawi ni, binsar, khinsar, summal ibham, habis tangan kanan daripada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari keliki, kemudian terus kepada ibu jari tangan kanan. Ini tariqah Imam Nawawi. Kemudian hak tangan kiri ambil daripada sini terus direct sampai ke ibu jari. Imam Al-Ghazali pula dia kata berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Dia serupa juga Imam Al-Ghazali ni, dia ambil dari sini sama juga, ambil dari sababah, 1, wusta 2, jari tengah, jari manis 3, yang keempat jari clicking, kemudian terus kita tangan kiri. Jangan buat lagi. Ini Imam Al-Ghazali. Jangan buat lagi ibu jari tangan kanan, biar lu. Terus ambil daripada sini sederet sampai kepada ibu jari dan berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Ini tariqah siapa ni? Tariqah Imam Al-Ghazali. Kemudian tariqah yang ketiga dipanggil Al-Khawabis. Tertib Khawabis. Tahu Khawabis? Khawabis ni maksudnya satu rumus lah. Dia satu apa panggil? Kata singkatan ni, Khawabis. Khawabis ni kha tu khinsar, waw tu wusta, khawa, ba tu binsar, sin itu apa sin? Sababah. Dipanggil tertib Khawabis. Tertib Khawabis ni maksudnya, tengok kalimah Khawabis bermula dengan Khawabis. Kha itu rumus, logo kepada kha, khinsar. Maknanya mula dengan khinsar dulu. Khinsar mula dari sini, khinsar. Okey, Khawabis, waw, wusta, lepas tu pergi ke jari tengah. Ini tertib tariqah yang ketiga, wusta, Khawabis. Lepas tu Khawabis ada alif, wa ada alif, mana pergi pada ibham. Ambil tengah gitu. Ambil sini kha, khinsar, wusta, wa, alif tu ibham, bis kembali kepada binsar, ba, lepas tu sin, sababah. Buat gitu. Payah bahasa sikit lah, hari Jumaat pula tu. Tak puas nak tengok mana kisah bisa pada pening gitu ya. Siapa? Jamaah minhum Abu Abdullah bin Battah. Abu Abdullah bin Battah. Itu dia ada ulama di Khawabis. Ataupun satu lagi tariqah lawan dia, au khabas. Au khabas ni tadi Khawabis, au khabas balik gitu je. Au khabas maksudnya dahulukan au, maknanya ibham dulu, lepas ibham wusta, lepas tu khinsar sini, au khabas, lepas tu binsar, lepas tu sababah. Nak main gitu boleh, nak main terbalikkan dia pun boleh juga. Itu dikatakan tariqah yang ketiga. Jadi ada 3 manhaj besar pada kaifiat taqlim zuhur, cara. Tetapi potong kuku kat mana pun yahsul aslu sunnah, asal sunnah dapat. Naam, la ilaha illallah. Seterusnya wantif liibtin wa yuqassu syarib wal 'ana tahlik wal khitan wajibu. Okey, dia kata khisal fatrah yang seterusnya adalah wantif li ibt, maknanya kita cabut bulu tiok. Cabut in qadarta alaih, jika kamu mampu. Jika mampu cabut bulu tiok ni, maka sunat cabut. Wa illa fal halak. Kalau tak mampu, Imam Nawawi pun sebut Imam Nawawi dia yang kata wa illa fa halak, pasal dia pun tak mampu. Cabut bulu tiok ni atas orang juga. Ada orang sambil-sambil je. Sambil-sambil kereta je. Ada orang cabut bulu tiok ni, ya Allah, Allahu Akbar, nasib baik boleh cukur. Berat cabut bulu tiok ni. Ada orang tak lepas. Ada orang pakai gam.
Nak bagi cabut dah habis tu. Maknanya cabut lah. Dengan nataf ni maksudnya afdal lah. Afdal daripada cabut tu, masa dia payah lambat akan tumbuh. Afdal lebih daripada al-halak. Jadi al-halak maksud maknanya terhasil aslu sunnah juga kalau orang tu cukur, tapi afdalnya cabut kerana maksudnya dah tercapai. Maksud di situ adalah an-nazafah, kebersihan. Naam. Sebab tu dia kata an-natfu. Naam. Kemudian wa yuqassu syarib. Syarib ni pula, misai ni sunat. Syarib ni, misai ni sunat untuk qas. Dia bukan cukur. Misai ni dia benda orang panggil dinipiskan. Qassu syarib, gunting lah. Ditrimkan misai. Misai ni awak tak cukur. Misai ni kita trim. Sunat dia. Sehingga nampak syafatul ahmar, dia punya bahagian atas ni, bahagian atas bibir yang merah ni, sehingga nampak. Maksudnya jangan misai tu dilok sampai menutupi syafatul ahmar tu. Kita trim dia lalu sehingga boleh nampak syafatul ahmar bayanan zahira, jelas. Maknanya misai ni tak lock. Nampak? Tapi kalau ada orang tu gigi trim belaka, asalnya trim kat situ. Trim tu maksudnya kita gunting, bukan nak kena menyeluruh, tapi sehingga nampak ni. Itu makna trim. Bukan trim menyeluruh, tapi kalau dia nak trim semua sekali, yahsul aslu sunnah. Maknanya paling kuat kalau nak simpan tebal pun boleh sebenarnya. Tapi yang penting menampakkan menampakkan syafatul ahmar, dia punya bibir, humratus syafah ni, merahnya bibir bahagian atas tu boleh nampak. Tetapi boleh terhasilnya aslu sunnah. Tetapi kata la ilaha illallah, kata sebahagian daripada ulama mutaakhirin, ni Ibnu Hajar sebut. Dia kata sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam Hasyiah Al-Jazhazi ni, Hasyiah Jazhazi ni syarah pada Minhajul Qawim. Dia kata sebahagian memilih oleh sebahagian daripada ulama-ulama mutaakhirin bahawasanya kalau dia cukur pun dapat sekali sunnah. Cukur, tadi kata tekas. Jadi kalau ada orang cukur, dapat tak sunnah tu? Sunnah kita rapikan misal tu, dapat tak? Memilih, dia kata waqtara ba'dul mutaakhirin anna halqahu aidan sunnah li hadithin fihi, kerana ada hadis yang menyebut al-halak badal al-qas. Ada hadis sebut cukur ganti daripada perkataan trim. Jadi geng-geng cukur pun okey, bagus. Yang jenis nak cukur ada orang dia cukur, dia tak trim dapat juga. Ada juga riwayat lakinnahu rawahu an Ibnu Uyainah an Syaikhi. Ini hadis yang kata ganti perkataan perkataan qas tu, perkataan trim tu ganti dengan perkataan cukur. Ini hadis yang kata diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah an Syaikhi, daripada syekhnya. Tetapi jumhur ashab Ibnu Uyainah kata hadis tu daripada Ibnu Uyainah, tapi jumhur ashab Ibnu Uyainah kata Ibnu Uyainah tak sebut pun halak, dia sebut qas. Tak tahu bolok gitu lah. Bolok sebab periwayatan lah. Ada kata macam mana riwayat tu kamu sandarkan kepada Ibnu Uyainah? Kawan-kawan Ibnu Uyainah, dia punya ashab Ibnu Uyainah, semua kata Ibnu Uyainah waktu sebut hadis tu datangkan dengan lafaz al-qas dunal halak, tak sebut pun cukup. Tapi mutaakhirin menyandarkan kata kalau orang cukur pun dapat juga pahala, dapat pahala merapikan misai ni, dapat juga pahala, kerana bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah. Jadi ada khilaf kat situ lah. Nampak? Wa kadza sairur ruwah an syaikhi. Demikian juga dia kata semua perawi-perawi yang ambil daripada syekh kepada Ibnu Uyainah semuanya meriwayatkan dengan lafaz al-qas, bukan dengan lafaz al-halak. Nampak? Tak tahu mutaakhir yang ambil mana. Baik.
Ada pun datang, dia kata, ini ada perbahasan, ada datang daripada riwayat para sahabat bahawa para sahabat ni yanhakuna syawaribahum kal halal. Dia duk nipih sahabat Nabi SAW, dia duk nipih misal dia dah macam cukur dah. Macam mana? Ada warid hadis yang kata sahabat ni dia guna kalimah yanhakun ni macam yahlikun. Dia duk nipih tu tak? Siapa nampak macam cukur dah. Orang zaman dulu dah pakai pisau, pakai pedang dia, banyak alat-alat dia yang tajam. Jadi macam mana tu? Maka dijawab oleh ulama, fal muradu min nahiyah tarafish syafah. Jadi ada kata dak hak dicukur terus tu hujung di sini. Kawasan hujung ni dipanggil as-sibalan. Tak? Hujung ni hak dicukur habis. Bukan syawarib. Hujung syawarib, tarfu syawarib. Hujung misal dicukur, tapi misal tak cukur. Misal tetap kekal dengan trim tadi. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Kemudian dikata apa lagi? Wal'ana tahlik. Wal'anah pula, anah ni bulu hari-hari, asy-sya'ru alladhi hawla al-qubur wa dubur. Tu anah. Bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Itu dipanggil al-anah. Anah ni pula sunat cukur. Ihlik. Nampak? Ihlik, maka cukurlah. Khususnya pada hak lelaki. Adapun pada hak perempuan disunatkan cabut, aula untuk dia. Tetapi terhasil sunnah dengan apa kaifiat sekalipun. Nak gunting ke, nak apa boleh belaka. Naam, kerana kembali kepada maksud tadi, li'annal maqsuda nadhafah. Kerana maksud di situ adalah kebersihan. Sebenarnya Islam menekankan kepada soal kebersihan. Naam. Ilahi. Dan ulama kata kalau boleh cukur bulu kemaluan ni jangan dibiarkan panjang, tak dilewatkan. Makruh jika menjangkaui 40 hari. Makruh kalau siapa lewat sampai 40 hari hukumnya makruh. Maksudnya paling lewat 40 hari hendaklah cukur. Tapi kalau dia buat kerak pun sentiasa bersih, itu adalah sunnah. Itu dapat pahala banyak. Dia tak lewat, dia tak lengah-lengahkan, dia tak biar. Paling lama dia nak biar adalah 40 hari. 6. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kata Syekh rahimahullah subhanahu wa taala, dia kata wa an arba'iyatu fil ubabah wa yadfinu al mubana biha. Tu pun ada sebut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata semua bulu-bulu badan tadi dia kata sunat untuk ditanam. Semua yang kita kata bulu yang kena cabut, bulu yang kena cukur, apa semua jenis bulu tadi al-muban yang dicabut tadi daripada tubuh badan kita, hukum dia sunat ditanam. Sebagaimana dia datang daripada tanah, maka dia juga dikembalikan ke tanah. Okey. Wal khitanu wajibu. Semua khisal al-fatrah. Wal khitanu wajibu. Bermula khitan itu hukumnya adalah wajib. Wajib pada hak orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak berkhitan. Kalau ada orang illa marrahimahullah, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dia, lahir dalam keadaan makhtunan, khalas tak payahlah dah. Tapi wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib ke atas lelaki dan wajib juga ke atas perempuan. Jadi hukum khitan, apa hukum khitan? Wajibun ala dzakari wal unsa. Itu dalam mazhab kita. Ada mazhab lain wajib kepada lelaki saja, dunal untha. Ada mazhab lain, mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i, wajib itu wajib kepada lelaki dan juga perempuan, khitan ni. Bila wajib? Adakah kita kata lahir wajib lalu, ataupun umur 7 tahun wajib lalu, ataupun umur 8 tahun? Bila wajib tu? Mata yadkhul waqtul wujub. Memang wajib, tapi bila masuk waktu wajib? Dia kata yadkhulu waqtul wujub, dia pun jawab sini libalighin. Dalam bait yang ke-13, libalighin. Wajib bila? Libalighin ni adalah bagi orang yang telah baligh, iaitu yadkhulu waqtul wujub bi bulugh.
Masuknya waktu wajib di sini bil bulugh, ataupun kalau lebih umum lagi bil taklif. Maknanya bil bulugh wa aqil, bil balighin wa aqilin. Maknanya bil taklif lah, mudah cerita sini. Masuk waktu dia adalah dengan bila, sebab apa dia dah bil taklif. Bil taklif kerana dia akan berkait dengan sihatus salah, berkait dengan kesahihan salat. Jadi pada ketika itu hukum dia wajib. Kat mana nak potong? Itu wajib. Adapun sebelum wujub, sebelum masuk pada waktu wujub, sunatlah. Sunatlah. Mana kalau ada orang nak potong sebelum daripada waktu buluh, itu sunat. Dan bahkan sunat kita menyegerakannya pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh, fi sabi' wiladatihi, pada hari yang ketujuh daripada kelahiran. Anak umur 7 tahun, 7 tahun pula, 7 hari, 7 hari itu hari 7 khitan. Hari ketujuh tu saya ada baca, katanya hari ketujuh tu bermula esok. Bermula esok maksud dia? Macam mana? Hari ni lahir, Okey. dikira hari pertama esok untuk khitan lah. Untuk yang lain, hari ketujuh tu bermula hari lahir. Untuk khitan? Dalam apa tak? Dia tak pasti, lupa dah. Sebenarnya saya ada baca tu nak tanya ustaz tu. Ya. Apa tak ingat dalam apa? Dalam kitab apa? Tak ingat. Oh, maksudnya dalam khitan dia kata hari ketujuh tu selepas hari ketujuh. Maksudnya hari ketujuh tu bermula, kalau lahir hari ni, hari ketujuh tu mula esok, hari pertama. Dalam bab khitan. Dalam bab khitan saja kata. Tapi kalau dalam bab lain yang hari ketujuh tu, bagi nama tu mula hari yang lahir. Ya. Tapi saya tak pasti. Kena ada, kena cari ni lah. Apa? Nas dia, marji' dia. Ustaz tak bawa kitab ni je, tak ada ni. Syair tak ada bab khitan. Ada buat kitab, ada kitab apa dah. Ini tepuk hari 7. Zahirnya dalam apa-apa hukum hari yang ketujuh tu adalah 7 hari lah. Maknanya hari yang lahir tu dah dikira sebagai hari yang pertama. Tinggal lagi yaumun walailah dia. Tengok malam ataupun siang. Maknanya kalau malam bertemu dengan kalau malam maknanya kena ada lalu di situ 7 malam. Termasuk malam yang baru lahir tadi. Berlalu 7 malam baru cukup 7 hari. Kalau siang apabila berlalu daripada 7 kali siang. Bahagian siang itu dah dikira sebagai hari. Dah kira sebagai hari. Jadi cuba cerita kalau ada nanti, kalau ada marji'. Sebab dia punya dalil dia, sebab sunat ni, khitan ni dia nak tunggu kuat sikit. Ya. Kalau ada yang ulama bahas, kalau sebelum 7 makruh. Makruh orang lahir khitan lalu makruh pula tu. Bahkan kalau budak tu tak mampu menanggung, budak itu tak mampu menanggung, kita bimbang khawatir. Kalau zaman sekarang ni mungkinlah dia ada bius apa. Kalau budak tu tak mampu menanggung, haram, boleh jadi haram. Bukan kata makruh lagi. Makruh di situ qabla sab', sebelum 7 hari, sebelum cukup 7 hari tak. Tapi dalam keadaan budak tu kita tengok dia ni mampu menanggung. Mana adalah alat-alat untuk nak yakhaddiru, alat-alat nak bagi kebas. Ada, jangan kita nampak budak ni mampu tanggung. Okey, hukum ni makruh. Tetapi illam yahtamilu, kalau budak tu tak mampu nak tanggung, mana boleh. Tu yang ulama bahas bab budak kecil apa haram. Ni tindik telinga untuk nak pasang subang. Kalau siapa menyakitkan, haram. Jadi kalau sebelum 7. Jadi seolah-olah 7 tu dianggap sebagai hari yang tadilah, yasluh lah. Hari yang dah sesuai. Boleh dah.
Maknanya kalau sebelum 7 makruh. Hari yang ke-7 itu adalah hari yang sunat. Hari yang ke-7. Wa yukrah wa illa harama fa in akhara wa anis sab'. Tapi kalau nak lewatkan daripada 7, maknanya dah lebih pada 7, maka maulidnya fa fil arba'in, pada 40 hari. Mana kalau dah lewat pada 7 tak, 7 hari tak buat, bila? Tunggu 40 hari, 1 bulan 10 hari. Wa illa, kalau tak juga, tak dan juga lepas 40 hari tu, fasanatis sabi'ah, pada tahun yang ke-7. Sanatis saniyah. Kenapa tahun yang ke-7? Masa tu ada illah dia, kerana ketika tu dah mula nak disuruh untuk sembahyang. Muru auladakum bis salah wa huwa ibnu 7 sinin. Seolah-olah ada kaitan tu. Yang Anas cakap tadi, maknanya 7 tu lah, 7 yang kita cerita ni, 7 yang standard ni lah, yang kita kira daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-7 tak. Seolah-olah kita nampak itulah kiraan dia, tapi kena cari nas lah. Sebab 7 tahun, 7 sampai 7 tahun, ia ada ilah dia 7 tahun. 7 tahun untuk khitam. Kenapa? Kerana 7 tahun tu berkait dengan perintah solat. Perintah solat wa huwa ibnu 7 sinin, maka ketika itu molek umur 7 tahun, untuk dia ni dah dibersihkan dah. Pasal dia dah nak mula solat dengan sempurna. Naam. Ya ilaha illallah. Okey. Kemudian dia kata, kat mana nak potong tu? Satira kamrah. Qata'. Jadi potong tu satira kamrah. Apa benda satira kamrah? Satira kamrah ni, satir ni bi fathil ra. Satira kamrah, dia kata memotong penutup kepada kamrah, allazi yughatiha, yang menutup kepada kamrah. Kamrah hasyafah. Kamrah yang dimaksudkan kamrah adalah hasyafah, kepala zakar tu lah. Jadi yang menutup kepala zakar, yang tu nak potong. Jadi yang dimaknakan satir di sini ada khulfah lah. Khulfah lah yang dibuang tu. Khulfah maknanya daging yang menutup kepala zakar. Hak tu bahagian yang wajib untuk dipotong. Wal isma min unsa. Adapun perempuan, kita potong isma. Isma kat sini, apa makna isma? Isma kat sini macam soalah isma di sini dengan makna ma yaqa'u alaihi ismul khitan. Tu panggil isma. Isma ni bukan sebenarnya nama bagi benda yang dipotong tu. Isma kat sini ma yaqa'u alaihi ismul khitan. Apa yang boleh kita katakan itu dah dinamakan sebagai khitan, potong. Dia tak ada had lah, potong sikit ke, potong banyak ke, tapi potong walau sikit, tapi orang panggil itu dinamakan sebagai khitan. Itu kalau orang puan. Sebab tu dia kata orang puan bukan potong tak macam laki disebut terus satira kamrah. Maknanya kulit yang menutupi, yughati, yang menutupi kepada al-kamrah tadi, iaitu hasyafah. Tapi kalau orang perempuan, wal isma min unsa. Amana isma ma yaqa'u alaihi ismul khitan. Apa yang berlaku, boleh kita katakan kalau potong dah khitan dah gini, khitan dah. Cukup. Tu panggil isma. Naam. Cocok macam mana? Itu je? Sekarang ni tak potong lah? tak potong. Dia kata itu dah cukup lah. Oh ya? Dia kata dia kira macam potong. Oh ya, kalau ikut dah. Dia bawa ni pakai jarum. Dia pakai jarum. Sekarang dulu buat potong lepas dia pakai pisau juga. Dia tahu resmi. Tapi memang tak potong lah. Kita tengok dia tahu resmi pisau. Ni hak paling baru ni jarum ni. Jadi sebenarnya apa benda tu? Untuk apa? Saya tanya juga dia. Dia kata ni fatwa tu tak. Dia kira potong lah. Ya. Dia ambil darah sikit. Ma yaqa'u alaihi ismul khitan. Apa yang kejadian itu dikira sebagai ismul khitan dengar. Okey. Fayajibu qat'u juz'un min badriha. Bazar ni kelentip. Wajib
dari segi pandangan mazhab Syafi'i, wajib potong juzuk, kena ada sikit juzuk. Bahagian kena ada. Kalau potong tu macam terputus tak? Memang. Juz mesti ada juzuk min badriha, iaitu wa huwa lahmu fi a'la farjah. Satu daging yang duduk di bahagian atas kemaluannya. Jadi juzuk kalau ikut muktamad lah dalam mazhab Syafi'i, mesti ada juzuk, ada sikit bahagian tersebut yang dipotong. Mesti ada. Tak tahu fatwa, kita kena tengoklah fatwa. Tapi memang ada khilaf lah pada perempuan ni, ada khilaf lah. Ada khilaf yang siapa tak potong langsung. Mana dia gambar kau cocok tu okey kot. Daripada tak potong. Tapi kalau maknanya kalau cocok, kalau dia hanya sekadar apa? Keluar darah. Mana tak dapat apa lah, tak ada lah. Mazhab Syafi'i tu tak ada lah. Tak ada, sebab mazhab Syafi'i wajib untuk memotong khitan, wajib potong juzuk. Dia kata fayajibu qat'u juz'in min badriha, mesti potong sedikit daripada bahagiannya. Nampak? Ada apa? Yustahabul khitan yang musabi' al-yawm alladhi yali wiladati. Al-yawm alladhi macam mana? Al-yawm alladhi yali wiladati. Semula kata sunat, Yustahabul khitan, disunatkan khitan yang musabi' okey, hari yang ketujuh al-yawm alladhi ada yaum sabi'. Apa tu? al-yawm alladhi yali wiladatihi. Al-yawm alladhi wiladatihi. Alladhi yali wiladatihi in ataqa. Ni dalam apa tak? Ni dalam ni. Rahman. Apa tu Rahman? Awas sekali. Wa yustahabbul khitanu yawm as-sabi'. Yawm as-sabi'. Al-yawm alladhi yali wiladatahu in ataqa. Khitan pada hari yang ketujuh. Wa yustahabbul khitanu yawm as-sabi'il yawm. Sabi'il yawm, hari tujuh daripada hari yang yali wiladatihi in ataq. Tak, ni sebenarnya Yali tu kan ke selepas tu? betul dah. Tak. Maksudnya yali, dia kata hari yang ketujuh. Kalau kita ambil tak, kalau kita jadikan sabi' tu sebagai mudhaf, al-yawm tu sebagai mudhaf ilaih, maknanya tujuh daripada hari yang yali wiladatihi. Tujuh daripada pada hari yang ketujuh daripada hari yang yali wiladatahu, yang selepas selepas daripada tujuh daripada hari yang tak, makna kat sini sebenarnya dia banyak muhtamal makna dia kat sini. Yali wiladatahu ni maknanya selepas lahir lah, hari selepas lahir. Dia bukan dia tak kata ba'dal yawm, kan? Maknanya yali ni dia nak kata selepas lahir tu. Lepas lahir tu okey, lepas tu dia tujuh daripada hari selepas lahir. Dia boleh juga makna tersebut. Ada ihtimal sikit lah ibarat ni, ada ihtimal dari segi tak semestinya bawa pada makna sehari selepas itu, tak semestinya. Kalau yustahabul khitanu yawm sabi'il yawm, disunatkan berkhitan pada hari yang ketujuh daripada hari yang yali wiladatahu. Boleh juga sebenarnya kalau baca sekali, boleh juga dengan makna selepas. Kita kena rujuk balik ni untuk dalam bab ni. Naam. Ni banyak cerita ni. Nampak tak? Banyak cerita bab khitan ni. La ilaha illallah wa ya'lamu khitanul khuntha al-mushkil wa ba'da li'anna jarah la yajuz bisyak wa man lahu dhakaran 'amilan khatanan jami'an.
Orang ada dua zakar bekerja belaka, dua zakar tadi khitan belaka, atau salah satu saja yang bekerja, dia syaghal satu je, maka khitan satu je lah. Wa ya'raf amalu dzakar bil baul 'ala al-asah wa mu'natul khitan, keperluan kos untuk nak menyunatkan anak itu adalah daripada mimmalil makhtun, daripada harta, daripada al-makhtun, harta budak tadi ya. Fa in lam yakun lahu mal fa 'ala man talzamu mu'natuh. Maksudnya boleh ambil kos khitan ni boleh ambil bukan daripada kos ayah dia. Boleh ambil daripada kos budak tu. Budak tu ada orang bagi dia duit hak dia, boleh kita keluarkan untuk kos khitan, mu'nah khitan. Naam. Wa yujbirul imamu al-baligh al-akil 'ala khitan. Imam, pemimpin boleh memaksa orang baligh yang berakal untuk khitan. Ini ihtamalahu, jika dia mampu tanggung, dia mampu atak ihtamal ni maksudnya dia mampu tanggung, maknanya boleh tahan dia ni, maka pemerintah boleh paksa dia sunat. Nampak? Walau mata qabla al-khitan fal asah annahu la yukhtan. Ni orang cerita, kalau ada orang meninggal dunia sebelum sunat, dia masuk Islam, tak ada sunat lagi, lepas tu meninggal dunia, adakah nak disunatkan? Maka al-asah tak disunatkan walaupun dia baligh. Nampak? Walau wulida makhtunan fala khitana alaih, jika dilahirkan dalam keadaan khitan tidak ada khitan. Atau ni tasqifu adhanis sabiyyah, melubangkan telinga budak-budak anak-anak perempuan li ta'liqil halak, untuk nak menggantungkan subang, faharamun, maka dia hukum dia adalah haram. Saya boleh buat lubang ni telinga ni. Dia ramai dah lagi dah sekarang ni buat lubang kat telinga budak-budak kanak-kanak ni, li'annahu jarah lam tada' ilaihi hajah, kerana dia adalah satu luka, satu jarah lah, satu kecederaan yang kita buat pada budak-budak yang dikata yang bukan ada hajat sangat pun. Nak semua dia besar lah. Tak? Budak-budak kecil nak pakai subang ni, banyak lagi perhiasan lain boleh. Sarraha bihi al-Ghazali fil Ihya. Imam Al-Ghazali dengan secara terang sebut dalam Ihya Ulumuddin, wa balagha fihi mubalaghatan syadidah. Dia Imam Ghazali tekan sungguh, haram. Tak boleh melubangkan telinga anak-anak. Alhamdulillah anak-anak tak ada lubang ni setakat ni. Minta nak dilubangkan tapi tak lubang. Illa yathbuta fihi min jihati an-naql rukhsah wa lam tablughuna illa an yathbuta fihi min jihati an-naql rukhsah. Maksudnya melainkan ada sabit daripada satu pandangan yang dinakalkan bahawa di situ ada satu rukhsah lah, kelonggaran lah. Tak apalah budak kecil pasal nak berhias tu ada, tapi kata Syekh, tapi tak sampailah kepada kami, tak sampailah hujah tu, nakal tu daripada mana, tak sampai kepada kami. Wa fi riayah fi madhhabi Imam Ahmad yajuzu tasqibu adhan sabiyah lizina. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal harus melubangkan telinga budak-budak perempuan kalau tujuannya adalah lizinah, untuk nak perhiasan. Tetapi makruh melubangkan telinga asabi tak lah. Itu di sisi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Syafi'i, maknanya ya saraha bi Imam Ghazali, kalau telinga puang tak boleh, apatah lagi telinga lelaki, dua kali haram lah. Masya-Allah. Mata kecil kan? Besar tak apa lah. Pasal ini dia punya ilah dia tu, kita melukakan budak-budak sabiyah, melukakan budak-budak yang tak sepatutnya dia rasa sakit macam tu. Apa nak yang khitan tak apalah, pasal wajib masyru'. Yang ni mana ada masyru' pun. Maknanya dia tak nampak benda tu sebagai satu hajat lah, hajat yang daruri. Memang budak puan memang kena berhias di telinga, tak banyak lagi perhiasan lain boleh buat. Wa fi fatawa Qadi Khan min al-Hanafi annahu la ba'sa. Qadi Khan kata daripada mazhab Hanafi, dia kata tak mengapa melubangkan telinga kanak-kanak perempuan, li'annahu kanu yaf'alunahu fil jahiliyah, kerana mereka sok membuat pada zaman jahiliyah,
tetapi Nabi SAW tak pernah mengingkari, tak ingkar perbuatan hak lubang telinga tu. Nampak? Ada khilaf lah, tuan-tuan ikutlah pakar mana boleh berlaku. Okey. Baik. Wa yukrahul qaza'. Cerita qaza' lah ni. Qaza'. Wa yukrahul qaza'. Dan dimakruhkan al-qaza'. Apa dia qaza'? Halqu ba'di ra's. Iaitu kita cukur atau qaza'. Cukur sebahagian kepala. Kepala kita ni ada rambut semua, tapi ada sebahagian kepala kita cukur. Sama ada cukur tu fi mawdi'in wahid, ada satu tempat je. Satu tempat je, belah ni je. Lain tu kita buat belah ni je, lain lah. Cukur. Ataupun mutafarriqah. Mutafarriqah, cukur sini sikit, cukur sini sikit, cukur sini sikit, cukur sini sikit. Ada rambut, tapi ada sebahagian tempat dicukur. Dia panggil halqul ba'di ra's. Itu ulama kata hukum dia adalah makruh. Itu panggil qaza'. Walau mawdi'at tahdhif. Walaupun kita cukur tu, kat mana cukur tu? Cukur tu mawdi'at tahdhif. Tahdhif ni dipanggil tempat tahzif. Tempat yang kata Imam An-Nawawi, macam mana kamu nak tahu mawdi'at tahzif? Yang ada khilaf ni. Dia ni daripada kepala ke daripada muka? Time ambil wuduk nak basuh ke tak basuh? Dia panggil mawdi'at tahzif. Kita letak satu benang di atas telinga kita ni. Telinga atas telinga ni letak satu benang. Kemudian tarik benang ni pergi ke awal tempat tumbuh rambut di dahi. Hak yang menghala, hak yang atas pada benang tadi. Kita buat gini, letak benang sini, tarik pergi ke sini. Yang atas pada benang pergi arah kepala tadi, itu dipanggil mawdi'un tahzif. Kan ada orang yang jenis gitu sampai gitu gini. Itu kepala ke rambut? Rambut ke muka? Dia punya U dia tu macam gitu dalam Soalannya sekarang, kalau itu daripada muka, wajib basuh ketika wuduk. Kalau itu daripada kepala, tak wajib basuh. Itu dipanggil mawdi'u tahzif. Nak kenal, letak benang. Benang, ukur sukat. Terus pergi ke awal tempat tumbuh rambut. Yang atas tu dipanggil mawdi'u tahzif. Jadi ada khilaf. Ada khilaf nak menentukan kata tempat yang kosong. Dia panggil tahzif. Tahzif ni tempat yang kosong. Biasanya tak tumbuh rambut situ. Tak tumbuh, bucu Jadi dia bahagian daripada kepala ke bahagian mana? Pasal duduk area rambut, tapi tak ada bulu macam muka. Dia tak tahu. Khusah muskil juga ni. Maknanya dia tak tahu. Tapi mazhab al-jumhur dalam mazhab Syafi'i, bahawa mawdi'un tahzif ni minar ra's. Dia adalah daripada kepala. Maknanya bukan pada muka. Mana kita kalau basuh muka dah wajib. Mungkin masuk dalam bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Pasal nak menyempurnakan kewajipan je, walaupun dia bukan daripada muka. Seperti kita basuh hak yang sempadan telinga lah juga. Yang kita basuh sebahagian dagu lah, sebab itu bukan muka. Tapi kita basuh juga sebahagian telinga ni. Kepala ni bukan muka, tapi kita basuh juga. Jadi mawdi'un tahzif tu yang kita basuh juga bukan sebab dia tu muka, tapi sebab dia itu adalah menyempurnakan kewajipan membasuh muka. Jadi kalau dicukur kawasan tu sekalipun, dicukur, itu pun hukum dia adalah makruh. Itu dianggap sebagai qaza' juga. Itu dianggap sebagai qaza'. Ni hukum qaza' ni kerana ada nahi Nabi kata ihlikuhu kullah au da'hu kullah. Kamu cukur semua sekali ataupun kamu tinggal semua sekali. Kalau nak cukur penuh, jangan ada cukur sebahagian. Kalau tak mau cukur, tinggal belaka. Jadi maksud di sini adalah makruh. Kerana ada larangan, tapi bukan makruh tahrim lah, makruh tanzih lah. Tapi kalau tak cukur, nipiskan sebahagian tu, kira qaza' ke tak qaza'? Nipis sikit lah sini, bagi lawa. Qaza' ke tak qaza'? Zahirnya tak qaza' lah. Zahirnya
Maknanya kita ada menipis kat sebahagian, ada sebahagian tebal, ada sebahagian nipis. Tapi bukan cukur. Cukur ni yang macam pang apa ni, ataupun hari ni orang tulis lukis apa-apa, orang buat line-line apa sekarang ni, line sini ataupun tulis nombor ke, tulis apa ke, yang tu makruh. Idhafatan, ditambah lagi kalau sekiranya dengan qasad at-tashabbuh, maka faharamun. Tashabbuh, kenapa buat begitu ni? Tashabbuh nak mengikut kepada orang kafir. Pada ketika tu hukum adalah haram. Jadi maksudnya kalau takhfif, dia bukannya tahlik, dia bukannya qaza'. Qaza' ni mesti sifat dia halak. Sifat dia adalah halak, dia kata. Wala bekam. Okey. Bekam ni lihajah lah. Bekam ni lihajah lah. Sebab ada hajat. Sudah pasti itu daripada istisnaat lah, daripada pengecualian. Pasal ni ini tak ada. Ni memang saya saja dah. Fashion dia nak cukur sebahagian, tinggalkan sebahagian. Baik. Ini apa lagi cerita banyak sebenarnya cerita bab ni. La ilaha illallah bab qaza'. Baik. Dan dia kata ada sikit perbahasan sini. Dia kata Nabi SAW ni dia pernah tinggal satu, waktu Nabi cukur, Nabi pernah tinggal dia punya macam jambul dia. Pernah ada Nabi SAW, ada satu riwayat Nabi tinggal dia punya jemah dia. Jemah ni maksudnya ada sikit bahagian rambut Nabi SAW Nabi tinggal. Adakah itu dinamakan qaza'? Jadi di sini ulama jawab, ulama kata itu tak dinamakan qaza'. Qaza' ni maksudnya antara rambut-rambut yang ada, lalu dia botak dia dicukur sebahagian. Maknanya kalau ada orang dia cukur tapi dia ada tinggal sikit sideburn, ujung-ujung rambut. Ujung-ujung rambut. Ada benda-benda yang ditinggalkan ujung-ujung rambut. Maksud daripada qaza' di sini, rambut ada, lepas tu ada sebahagian dicukurkan. Tapi ini cukur, kemudian ada tinggal ujung-ujung rambut. Itu tak dinamakan ma yusamma qaza'an urfan. Dari segi urufnya orang tak panggil itu sebagai qaza'. Kan ada, kita kadang-kadang ada kita cukur, lepas tu tinggal dah sikit. Nak belajar sifat sideburn ni kan, adalah tinggal sikit sini sideburn hak yang bahagian atas ni, hak tengah ni ada sebahagiannya daripada kepala, tapi dia duduk di atraf, duduk di hujung. Jadi dia jawab itu sebenarnya tak dinamakan qaza'. Qaza' ni seolah-olahnya rambut yang ada banyak, lalu ada sebahagiannya dicukur. Itu dinamakan sebagai qaza'. Naam. Okey. La ilaha illallah. Kemudian kata Syekh, tanazzuhan, maknanya makruh tadi adalah makruh tanzih. Tanazzuhan makruh tanzih. Wal akhdhu min jawanibi anfaqatin wa lihyatin wa hajibi. Dan juga wal akhdhu min jawanib anfaqah. Wal akhdhu maksudnya mengambil sikit. Wal akhdhu iaitu makruh juga. Ni ataf ni kepada makruh jugalah. Wal akhdhu min jawanibil anfaqah. Anfaqah ni apa yang sini? Wal akhdhu ni maknanya cukur lah, ambil. Kita hilangkan terus. Anfaqah ni tu cukur. Lepas tu apa? Walihyah. Apa janggut. Wahajib. Wahajib apa hajib? Apa nak hajib di sini? Bulu kening. Wahajib. Bulu-bulu ni kalau ambil, itu semua ulama kata wa yukrahu akhdhu sya'ri min jawanibil anfaqa wal lihyah wal hajib.
bulu-bulu yang daripada bahagian tepi-tepi ada di keliling janggut, tepi-tepi bulu tu adalah makruh. Bukan janggut ada hukum dia, cukur janggut ada hukum dia. Di sini yang di tepi dia, wa yukrahu akhdhu sya'r min jawanibil anfaqah. Ni anfaqah tapi tepi-tepi anfaqah ni. Wal lihyah, dan juga bahagian janggut, tepi-tepi janggut. Pasal ni janggut kita ada bahagian tepi. Lin nahyi anhu fil lihyah, kerana ada larangan di sana pada lihyah. Maka dikiaskan pada bulu-bulu yang berada di yang berdekatan dengan janggut lah. Dia punya anfaqah, apa tadi, hajat bulu-bulu yang tumbuh di bahagian muka lah, dikiaskan lah. Dia asalnya tak boleh ambil bahagian janggut, maka dikiaskan pada bulu-bulu yang lain yang berada dekat kawasan-kawasan yang berdekatan dengan janggut. Adapun janggut tu, wahalqul lihyah di sini, wahalqul lihyah, mencukur janggut itu, dia kata antara perkara yang disebut dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, mencukur janggut itu, wahalqul lihyah, hukumnya adalah makruh di sini. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ni cukur janggut tu hukum dia adalah makruh. Tetapi kalau dalam mazhab lain, 3 lagi mazhab, cukur janggut ni hukum dia adalah haram. Tapi Imam Syafi'i sendiri ada nas, dia kata telah bermu'tamad oleh Ibnu Ziyad kerana mengikut kepada Imam Al-Azra'i, Al-Halimi dengan Imam Al-Qaffal dan juga Imam Asy-Syashi, dan nas dalam kitab Al-Um bahawa mencukur janggut itu hukumnya adalah haram. Maknanya dalam mazhab Syafi'i pun ada, mazhab Syafi'i ini mu'tamad. Wa fi qaul, dalam mazhab Syafi'i cukur janggut hukumnya adalah haram. Janggut ni cukur habis, hukumnya adalah haram. Kemudian apa lagi? Makruh ni pada cukur ataupun pada potong? Cukur. Makruh. Yang kata makruh tadi, hak mana? Hak ni ke? Hak yang hak mana ni? Janggut ni dah. Tadi yang kita bahas bab apa ni halak, cukur. Halak. Okey, sekarang ni kita nak bahas bab apa ni? Bab cukur. Wal halqul lihya itharan limurudah wa tashbihuha bil kibrit isti'jalan lishaykhuqah wa tasfiquha taqan fawtaqa tahsinan wa ziyadatu fiha wa nasq ka ziyadah fi sya'r al-izar min sudan aw akhdhi ba'd al-izar fi halqi ra'sah wa natfu janib al-anfaqah wa tarkuha syai'an izharan liqillati al-mubalagh minan wan nazru wa yukra bil qauluhu wan naqsu miha. Tapi kalau kita pendekkan janggut kita, bukan cukur. Tadi cukur hukum dia gitu. Dalam mazhab Syafi'i mu'tamad hukum dia makruh. Tapi banyak akwal yang kita sebut tadi, ulama kata hukum cukur ni adalah haram. Nas dalam kitab Al-Um hukum dia adalah haram. Tapi kalau kita pendekkan ni, janggut panjang tapi nak bagi pendek sikit. Kerana ada warid dalam hadis Nabi SAW ni, dia ambil juga janggut dia, dipotong juga janggut dia yang panjang. Tu lihyati wa ardih, maksudnya Nabi SAW ni ambil juga panjang janggut dia tak, maka yang lebih panjang daripada genggaman tangan dipotong kat sikit. Hak yang menyapok-napok merabang sikit yang ke tepi ni dirapikan sikit. Jadi di sini kata ulama wan naqas dia kata itu tak ada masalah. Membiarkannya panjang ataupun merapikan dia itu tak masuk dalam tahrim. Tahrim di sini adalah halak, cukur semua sekali. Tapi kalau kita rapikan janggut kita itu tak ada masalah.
tepi. Dia kata apa ni? Apa lagi? Ada apa ditulis itu Pak Janggut? Ada apa sih? Ringkas Mana tak panjang. Baik. Okey, sini kita berhenti sini. Wal akhdhu min jawanibil anfaqah wal ihyah wa hajib. Wal akhdhu ila akhir wa yukra akhdhu sya'ab, mengambil bulu min jawanibil, daripada bahagian tepi-tepi anfaqah ni, wal ihyah, bahagian ihyah, wal hajib li'annahu, kerana ada di sana larangan pada janggut. Janggut kita potong janggut belaka. Dan bila ada larangan, maka di sana dikiaskan kepada anggota-anggota bulu-bulu yang lain. Baik. Insya-Allah dua ni kita sambung insya-Allah. Wa halqu sya'ri imra'ah, iaitu cukur rambut orang perempuan. Dan juga di sana kita akan masuk insya-Allah pada tib, benda-benda yang sunat untuk tak ditolak ni. Benda-benda yang sunat untuk kita tak tolak. Kita tak tolak. Ada 7, ada riwayat kata 7 7 benda, ada sebahagiannya disebut di sini. Yang sunat kalau orang beri kita tak tolak. Insya-Allah kita akan sambung. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Depan apa? Dia apa minggu depan? Maulid. Kat mana? Tak ada program maulid juga.